Assalamualaikum. Selamat petang warga Farmasi Duyung. Apa khabar? Alhamdulillah, hari ni petang ni kita sempat lagi berjumpa secara live. Tapi di alam maya dekat Facebook page Farmasi Duyung ni, okey, edisi Ramadan. Okey, lagi 2 hari lagi kita akan insya-Allah menyambut Aidilfitri, kan? Okey. So saya rasa saya seronok lah saya dapat jumpa orang kata semasa kalau untuk saya ini adalah edisi terakhir untuk edisi Ramadan pada tahun ini, dan saya suka nak share topik ni supaya apa, supaya dia jadi macam take home message. Benda ni mungkin tuan-puan pernah tahu tapi dia sebagai macam ingatan. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya juga. Nama saya Hazrin Jisan. Saya adalah ahli farmasi daripada syarikat Farmasi Duyung. Okey, so saya percaya dan yakin yang topik yang saya akan bakal ceritakan kepada tuan-puan ini akan memberi manfaat lah, dan juga memberi take home message semasa puan ataupun tuan untuk menyambut Aidilfitri. Lagi beberapa hari saja, kan? Okey, so tajuk yang saya pilih dan kita akan bincangkan bersama-sama iaitu 3 tips macam mana nak kekal sihat semasa musim perayaan. Okey, saya memberi pendekatan seperti Aidilfitri lah yang bakal 2 hari lagi, insya-Allah. Ini dah hari Jumaat, hari Sabtu, dan insya-Allah hari Ahad kita akan menyambut Aidilfitri. Walaupun di mana tuan-puan berada, saya nak saya nak share. Okey, so saya ulangi, tajuk yang saya nak cerita pada petang ni ialah 3 tips mudah macam mana nak kekal sihat semasa musim perayaan, iaitu saya memberi pendekatan perayaan Aidilfitri yang bakal menjelma ni, kan? Okey, so saya percaya kuliah saya ni yang santai-santai saja petang Jumaat ni yang penuh berkat mungkin tak akan ambil masa yang lama lah, mungkin dalam 10 ke 15 minit sahaja. Okey, sebelum tu boleh tak saya nak test? Okey, siapa yang sempat live melihat video saya ni, saya sedang live, boleh komen dekat ruang komen sama ada gambar ataupun video suara saya jelas ataupun tidak. Okey, itu satu. Okey, tak apa. Jika tuan-puan boleh dengar saya ataupun lihat gambar saya jelas, boleh komen dekat bawah. Okey, dan juga boleh tak saya nak tahulah sahabat-sahabat yang berada dekat depan saya ni berasal daripada mana? Sama ada daripada Melaka, macam kami farmasi dekat Melaka. Sama ada tuan-puan daripada mana? Daripada Johor ke? Daripada KL ke? Boleh komen lah daripada mana tuan-puan boleh melihat live saya. Saya tak nak tanya balik mana, kan memang kena kecam lah. Sebab tahun ni kita memang norma baru, kita tak boleh balik kampung. Saya just tanya tuan-puan daripada mana. Okey, so boleh komen lah tuan-puan daripada mana. Macam kami sekarang macam saya sekarang berada di outlet Farmasi Duyung Serkam, Melaka. Okey, so siapa yang sempat melihat live saya ni, dan saya nak minta boleh tak like dan share dekat wall masing-masing supaya apa? Supaya ramai lagi sahabat-sahabat dekat luar sana ni mendapat manfaat daripada tajuk yang saya nak bakal cerita ni. Saya ulangi, tajuknya simple saja, 3 tips mudah macam mana nak kekal sihat semasa musim perayaan, kan? Okey, so tanpa membuang masa, saya nak share. Tips yang pertama. Tips yang pertama ialah kita kena cukup rehat. Cukup rehat dekat sini konteksnya ialah rehat minda, rehat fizikal. Saya percaya yang paling sibuk masa musim perayaan ni mesti ialah ibu dan ayah. Di mana ibu dan ayah ni kalau masa tahun-tahun sebelum pun sama, nak menunggu kepulangan anak-anak di perantauan, tapi ibu ayah semasa tahun ni juga sibuk nak membuat persiapan, nak mengemas rumah, nak menyiapkan juadah, nak menjahit pakaian. Untuk apa? Untuk anak-anak tersayang yang berada di rumah. Betul? So ibu ayah dan juga kawan-kawan saya sekarang dah 40-an, saya juga adalah seorang ibu. Cuba okey, jangan buat kerja last minute lah. Buat persiapan memasak last minute, buat apa tu, menjahit last minute, nak jahit lansir ke, nak mengecat ke. Sebab apa? Sebab bila kita buat last minute tu dan kita tak cukup rehat, especially saya suka nak ingatkan kepada sahabat yang berumur 40-an dan ke atas,
50-an dan ke atas, bila kita tak cukup rehat, tak cukup tidur, ada satu hormon stres yang akan dirembeskan dekat badan kita. Benda tu iaitu hormon kortisol. Okey, hormon ni dia punya fungsi, dia akan menyebabkan kita punya mood akan berubah lah. Mood kita berubah tu satu. Dan juga dia akan menyebabkan masalah penyakit lain pula yang timbul. Especially kepada penghidap kecil manis, penghidap darah tinggi. Bila adanya hormon ni, tinggi hormon ni disebabkan kita masalah kita kurang rehat ataupun stres, dia akan menerukkan lagi keadaan penyakit tuan-puan. So senang cerita, jangan buat kerja last minute. Cuba okey, jika anak-anak yang sudah berada dekat kampung tu, yang sudah orang kata sekarang ni masih bercuti, mintalah kerjasama dengan anak-anak untuk apa? Untuk membantu menyiapkan uji wadah, menyiapkan kelengkapan mengemas rumah, supaya apa? Supaya kita dapat buat kerja teratur dan kita dapat rehat yang cukup. Okey? Okay. Dan satu lagi, saya percaya ada juga sahabat-sahabat yang terkesan dengan PKP ni. Sekarang ni kita PKPB ni. Sebab apa? Sebab ada orang kata dari segi faktor ekonomi, faktor anak-anak tak balik kampung. Yang itu kita kena belajar terima hakikat. Tahun ni tak sama. Jangan compare dengan tahun-tahun lepas. Tahun lepas boleh macam ni. Tahun ni tak boleh. Kita hanya belajar untuk berlapang dada. Okey, rehatkan minda, berlapang dada, terima sahaja siapa yang berada dekat rumah sahaja yang kita dapat raikan. Dan syukur sahabat ataupun anak-anak yang sempat berada dekat rumah tu, kita raikanlah bersama-sama. So senang cerita, poin yang pertama yang saya suka nak share ialah cukup rehat, kurangkan ataupun kawal stres. Sebab apa? Saya percaya bila kita cukup rehat minda, rehat fizikal, insya-Allah kita punya orang kata raya kita akan meriah. Okey? Itu tips yang pertama. Okey, tips yang kedua. Makanan. Apa dia? Cara gaya hidup ataupun gaya pemakanan kita semasa musim perayaan ni. Saya percaya musim perayaan ni dah nama pun setahun sekali, mestilah waktu tu kita jumpa lemang, kita jumpa rendang, kita jumpa nasi empit. Okey. Yang ini kalau raya pertama, orang kata PM kita dan juga kita dapat beraya hari raya pertama saja kan, dengan maksimum 20 orang untuk sekali perjalanan kan. Okey, masa raya pertama tu mungkin kita sendiri, macam saya pun fitrah lah, kita sendiri tak dapat nak tahan kita punya selera, makanlah. Tapi saya suka nak nasihatkan, makan sedikit tapi kerap. Jangan nak bangkal semua. Mentang-mentang raya pertama dah dapat, orang kata dapat berziarah. Tu satu. Semua nak makan, sekali tu nak makan rendang, sekali tu nak makan kuih raya, dekat situlah nak makan, nak minum air gas semua. Sebab apa? Sebab saya percaya semasa sebulan kita berpuasa ni, waktu siang kita punya perut rehat. Kalau kita semua nak sumbat dalam masa yang sama, nanti akan menyebabkan penyakit-penyakit, masalah pencernaan pula timbul. Itu satu. Dan yang kedua, mereka yang memang menghidap kecil manis dan darah tinggi, nanti akan ada simptom mabuk insulin, ataupun orang kata berlaku kerintangan insulin, di mana bila kita banyak ambil makanan secara sekaligus, insulin tidak dapat dirembeskan secara cukup dalam badan kita. Kesannya ialah menyebabkan gula dalam darah kita akan menaik. Kesan gula dalam darah menaik, especially kepada pesakit kecil manis, kita boleh tengok simptom ialah seperti pening kepala. Tuan-puan kena perasan especially kepada ibu ayah yang memang penghidap kecil manis dan darah tinggi. Jika mak ayah kita dah mengadu lepas tengah hari tu, dia rasa macam ngantuk je, dia rasa macam pening je, masa itulah cepat-cepat kita, kalau ada alat glukometer dekat rumah tu, test. Supaya kita tak nak ada kesan mabuk insulin ni. Sebab apa? Sebab kita makan berlebihan. Tu yang pertama. Dan juga jika tuan-puan tak jaga, orang kata makan setengah jam makan, mungkin akan menyebabkan penyakit-penyakit lain. Contoh, pedih ulu hati, masalah gastrik, masalah ceret-beret dan sembelit. Okey. So bila berlaku orang kata masalah-masalah pencernaan ni, dekat situlah
tuan-puan kena stop ataupun redakan masalah penyakit tu. Dengan apa? Dengan tips yang saya suka nak share ialah makan sedikit tetapi kerap. Tu satu. Dan makanan yang sebaiknya yang tuan-puan boleh pilih semasa musim perayaan ni ialah makanan yang lembut-lembut dululah, ataupun makanan yang tidak terlalu pedas ataupun tidak terlalu panas. Sebab apa? Sebab saya percaya perut kita ni dah terdidik 30 hari puasa kan. So bila kita makan siang makanan-makanan yang ekstrim tu, dia akan menyebabkan perut kita akan rasa gangguan. So senang cerita, kurangkan makanan-makanan yang mendatangkan kerengsaan kepada perut, seperti makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu panas ataupun makan yang terlalu kerap, terlalu berkari. Lebihkan kepada makanan yang lebih lembut. Contohnya ambil nasi impit ke, makan dengan kuah kacang sikit, itu satu. Ataupun makan dalam kadar yang sederhana lah. Dan juga bila tuan-puan dah ada simptom, seperti orang kata perut tu dah menolak, seperti ada masalah hulu hati, masalah orang kata perut angin, perut angin tu semua, tu tandanya tuan-puan dah kena stop, dah kurangkan makan. Lebihkan apa? Lebihkan makanan yang lebih baik lah. Contohnya ialah makan sayur dan juga makan buah. Saya percaya ada je sahabat-sahabat yang waktu bulan semasa musim perayaan ni dia tak nampak buah, dia tak nampak sayur. Dan suka saya nak share, nak ingatkan kepentingan makan sayur dan juga makan buah lah. Sebab apa? Dia akan membantu mengurangkan masalah-masalah angin dekat dalam perut dan juga masalah orang kata sembelit dan juga cerit-berit. Hai Puan Herfina, terima kasih kerana menonton. Hai Cik Puan Has Nur, terima kasih kerana menonton. Saya sedang cerita mengenai 3 tips mudah untuk kekal sihat semasa perayaan. Okey. Itu kurangkan. Yang lebih tadi saya suka nak recap balik, iaitu lebihkan, jangan lupa buah, jangan lupa sayur masa musim perayaan kita ni. Dan yang lagi bagus, cukup air. Ada orang dia masa perayaan ni dia suka nak minum air ni semua kan. Jangan lupa air yang paling bagus ialah air suam. Dan suka saya nak share, kalau equation keperluan yang cukup untuk sehari, tuan-puan boleh darab dengan 30 mil. Okey, contoh berat badan tuan-puan ialah 50 kilo. Contoh, darab dengan 30 mil sama dengan 1500 mil, cukup untuk keperluan air sehari, ataupun 1.5 liter sahaja tuan-puan boleh minum untuk bagi cukup dan memberi kesan hidrat, cukup keperluan air dalam badan. Okey. So saya bagi contoh yang kedua. Okey, macam mana air pun ialah salah satu elemen yang penting dalam kita punya kehidupan kan. Macam mana nak kira keperluan yang cukup sehari air? Saya bagi contoh lagi sekali. 60, contohnya berat badan tuan-puan ialah 60 kilo darab dengan 30 mil sama dengan 1800 mil air yang cukup untuk tuan-puan kena minum sehari. Okey, so kalau dalam ataupun 1.8 liter tu, bolehlah contoh satu cawan tu ialah 200 mil, mungkin dalam 8 lah, 7 atau 8 cawan dah cukup dah untuk bagi kesan sihat. Okey, sebab apa tahu? Sebab saya suka lah share tajuk sihat ni. Sebab apa tahu? Sihat ni dia paling mahal saya cuba tanya pada pesakit, kalau dia kata apakah benda yang dia nak dekat dalam dunia ni, yang pertama kali ialah sihat. Sebab tu saya suka nak war-warkan, saya suka nak cerita lagi. Sebab apa? Sihat ni dia tak boleh dijual beli. So apa yang tips yang saya nak share ni ialah supaya tuan-puan dapat bergembira semasa perayaan, tetapi ingat-ingat supaya apa? Supaya kita kekal sihat. Okey. So setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak? Kalau jika tiada, kalau tak saya akan sambunglah. Okey, itu ialah tips yang saya yang kedua. Okey. So suka juga saya nak ingatkan sahabat yang boleh like dan share kepada wall masing-masing jika tajuk ini bermanfaat. Terima kasih. Dan tips saya yang ketiga, iaitu sentiasa jaga kebersihan. Sama ada saya bagi dua untuk aspek kebersihan ni, sama ada kebersihan diri ataupun kebersihan persekitaran. Kalau kebersihan diri dan persekitaran ni,
Kalau kita dekat rumah, kena sentiasa pastikan yang kita kita jaga kita punya kebersihan tu satu, dan juga persekitaran kita bersih. Sebab apa tahu? Sebab kita bukannya bimbang pasal virus COVID je, kita juga kena bimbang jika kita punya persekitaran rumah kita tak bersih, ada makhluk-makhluk perosak lain yang akan membuatkan kita tidak sihat. Contoh seperti virus denggi. So saya suka nak ingatkan sahabat-sahabat yang diberi cuti awal ni, cubalah ajak keluarga untuk membersihkan kawasan sekitar rumah. Supaya apa? Supaya bila keadaan persekitaran kita bersih, insya-Allah kita satu keluarga pun sihat. Okey? Itu jika berada di dalam rumah ataupun persekitaran di rumah. Bagaimana pula untuk menjaga kebersihan jika tuan-puan terpaksa keluar untuk contohnya pergi bank, pergi pasar semasa musim perayaan ni. So semasa PKPB ni jangan lupa dua benda. Apa? Yang first kali memakai face mask. Memakai face mask. Okey, ini contoh Ini ialah face mask ear loop. Ear loop yang 3 ply ni, yang ni tuan-puan jangan lupa, ni dah jadi orang kata satu bahan keperluan juga yang tuan-puan kena ada bila berada dekat rumah. Supaya apa? Supaya tuan-puan kalau boleh jangan percaya orang dekat luar tu sama ada dia bergejala ataupun tidak. Kita nak elakkan insya-Allah dengan izin, bila kita pakai face mask ni, kita kurang risiko terjangkit dengan virus-virus yang tidak sihat. Tu satu. Dan jika kita pun tidak sihat, saya suka nak ingatkan jangan keluar rumah. Biar kita duduk kuarantin diri saja di rumah. Ini untuk dewasa Saya bagi contoh, ini ialah ear loop untuk dewasa. Dan ada juga face mask untuk kanak-kanak. Kita jangan lupa pada anak kita yang kecil untuk yang bawah 12 tahun. Kami juga ada face mask untuk kanak-kanak. Sebab apa tahu? Sebab kami memikir prihatinlah juga kepada ada juga ibu bapa yang membawa kanak-kanak keluar rumah. So ibu bapa, suka saya nak ingatkan, kita ada dekat komuniti kami dekat Farmasi Duyung, ada juga menyediakan face mask untuk kanak-kanak. Untuk apa? Untuk membantu anak-anak kita memakai face mask ni. Yang ini sesuai untuk bawah 12 tahun. Seawal 3 tahun hingga 12 boleh dapatkan face mask untuk children ni dekat rangkaian Farmasi Duyung. Kami berada dekat 3 tempat. Puan-puan boleh walk in untuk dapatkan sama ada face mask dewasa seperti yang ni, ear loop, ataupun tie on. Tie on tu yang jenis telinga tu, yang jenis ikat, itu untuk dewasa yang kami ada, dan juga face mask jenis ear loop untuk kanak-kanak untuk 3 hingga 12 tahun. Okey, yang ini dah jadi macam satu barang keperluan untuk apa? Untuk membantu melindungi diri kita supaya kuranglah risiko terjangkit, ataupun jika sahabat ataupun ada orang luar bersin ke, dia dapatlah melindungi kita daripada penyakit yang bawaan daripada pernafasan. Itu ialah face mask. Suka saya nak ingatkan ini ialah face mask jika tuan-puan perlu keluar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa adanya hand sanitizer. Hand sanitizer ini contoh hand sanitizer jenis mini, iaitu Dettol hand sanitizer. Okey, saya suka nak ingatkan ada sahabat ataupun pelanggan yang datang walk in dekat kedai, dekat farmasi kami. Dia tanya, adakah hand sanitizer ni ada alkohol? Ya, untuk memenuhi keperluan ataupun untuk fungsi membunuh bakteria dan virus. Minimum yang perlu ada alkohol ialah 70% dan ke atas. Okey, kalau kurang daripada 70%, tuan-puan boleh baca dekat label sama ada alkohol tu ditulis sebagai etil alkohol, etanol, itu ialah alkohol. Dia mesti bersifat adanya alkohol at least minimum 70% dan ke atas, baru dia berfungsi untuk membunuh bakteria dan juga virus. Jika dia kurang, dia tidak efektif. Dan suka saya nak share, hand sanitizer ada juga yang dekat pasar dia tulis hand sanitizer organik. So yang tu pun tuan-puan nanti boleh tengok dekat label, mesti ada 70% dan ke atas alkohol. Okey? Dan sebab dia adalah alkohol, ada dua benda yang tuan-puan kena hati-hati. Satu, selepas guna tu,
bila tuan-puan dah balik dekat rumah, kena basuh bersih-bersih. Sebab sebelum tuan-puan nak buka, nyalakan api. Sebab apa? Sebab kesan dia membakar. Takut nanti kemalangan pula dekat dapur nanti. Dan yang kedua, jangan sesekali tinggalkan hand sanitizer ni. Okey, saya ada dua. Satu ni jenis besar. Yang ini jenis 500ml ataupun jenis yang kita boleh bawa dalam poket. Okey, jangan tinggalkan kedua-dua hand sanitizer ni di dalam kereta. Sebab apa? Dia adalah flammable. Maksudnya dia mudah terbakar. Dengan cuaca dekat Malaysia ni, jika kita tinggalkan dekat dalam kereta, kita bimbang, kadang-kadang suhu dekat dalam kereta mungkin boleh sampai 80 darjah Celsius. Okey, dia akan menyebabkan hand sanitizer ni boleh terbakar. Jadi kesannya akan membakar pula kenderaan kita. Okey? Itu sajalah yang saya nak share sedikit 3 tips macam untuk tuan-puan kekal sihat semasa musim perayaan. Saya recap balik. Okey, take home message. Yang first kali, tuan-puan kena cukup rehat, jaga apa yang kita fikir dan juga kita punya rehat, kurangkan stres. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya pemakanan, ambil lebih benda yang memberikan kesihatan yang baik kepada kita dan kurangkan makan benda-benda yang menyebabkan sistem imun kita rendah. Especially ialah benda yang banyak gula, gula pasir ni. Kalau lagi banyak kita makan contohnya cookies, kita banyak makan kek, kita banyak makan karbohidrat ringkas seperti nasi ataupun nasi empek dalam masa yang sama, benda tu akan menyebabkan sistem imun kita akan rendah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jaga diri ataupun jaga kebersihan diri. Dan juga take home message-nya yang terakhir ialah jika tuan-puan nak keluar rumah, jangan lupa dua benda ni. Semasa PKPB ni juga, amalkan bawa sentiasa ataupun pakai face mask. Okey, yang ni tuan-puan boleh dapatkan dekat outlet kami ataupun dekat mana-mana outlet yang menjual, especially yang 3ply. Macam ni 3ply tu satu ini untuk dewasa dan ni untuk kanak-kanak. Okey, yang ni sesuai untuk kanak-kanak yang seumur 3 hingga 12 tahun. Ini untuk face mask untuk kanak-kanak dan juga hand sanitizer. Pastikan hand sanitizer yang tuan-puan pilih mesti minimum alkoholnya ialah 70% dan ke atas. Barulah dia bersifat untuk membunuh bakteria dan juga virus. Okey? So, ada apa-apa pertanyaan tak? Jika tiada pertanyaan, saya rasa saya nak akhir dekat sampai sini sahaja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat yang kekal menonton sampai habis. Terima kasih tuan-puan. Dan suka saya nak ingatkan, kami dekat Farmasi Duyung, kami akan bercuti 3 hari, iaitu farmasi tutup seawal daripada hari Ahad, hari pertama, kedua dan ketiga, dan kami akan mula beroperasi pada hari Rabu 9 pagi hingga 7 malam. Kepada sahabat yang nak cari ubat, orang kata nak standby, ubat demam ke, ubat sembelit, ubat cereberet, gastrik, boleh dapatkan hari ni sampai hari esok, sampai pukul 6.30 petang sahaja. Selepas tu kami dah tak operasi, cuti 3 hari, cuti raya. Okey? Itu sajalah. Terima kasih kerana menonton. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Saya wakil daripada Farmasi Duyung. Mohon maaflah sekiranya tutur kata saya tidak enak didengar. Apa tu, insya-Allah saya doakan tuan-puan sihat dan selamat, dan kita kena berlapang dada lah. Inilah dia, orang kata first time kita raya dalam keadaan PKPB ni. Kita kena belajar untuk menyesuaikan norma kehidupan kita yang baru. Okey, sehingga jumpa lagi. Like dan share dekat wall masing-masing supaya apa? Supaya ramai lagi yang dapat manfaat tajuk yang saya nak cerita ni. Itu sajalah. Jika tiada apa-apa pertanyaan. Okey, ingat anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum. Terima kasih.